A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan Kitabun Nikah. Dan kita hari tu pada minggu lepas kan? Minggu lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan tajuk dah masuk ke dalam tajuk mahar. Dan mana kita kata dalam tajuk mahar yang kita bincangkan pada minggu lepas, kita bahaskan berkenaan dengan tajuk apa bentuk mahar itu. Dia ada beberapa benda kita sebut itu. Kita sebut berkenaan dengan, kita bincangkan berkenaan dengan, dalam buku tu sikit, jadi saya sebut panjang sikit itu. Mana kita bincangkan berkenaan dengan takrif sodak atau mahar. Dalam Islam sebenarnya lafaz mahar tadi digunakan mahar, sodak, nihlah, uqur, digunakan, disyariatkan hukum mahar. Kemudian kita bincang berkenaan dengan masalah had mahar. Kita kata ada had yang dia ditetapkan berkenaan mahar. Dan hikmah mahar tadi disyariatkan, dan pemilikan mahar tadi kembali pada wanita berkenaan. Penamaan mahar dalam akad adalah disunatkan, digalakkan kerana untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan. Dan syarat mahar itu kita kata mestilah dia ni barang-barang yang apa? Mestilah benda-benda yang dikira sebagai harta yang boleh dinilai, dan benda adalah benda yang mubah, benda yang halal. Okey? Dan boleh dimiliki dan dijual, faedah dan sebagainya. Dan tak boleh benda-benda yang seperti haram, seperti arak, babi dan harta yang rampasan perang, yang diketahui harta rampasan, mana orang terompak dia orang, lepas tu jadikan harta mahar, maka tak boleh. Kalau kita tahu maka kita tak boleh ambil, maka tak boleh jadikan. Dan kemudian kedua adalah mesti benda tersebut selamat daripada sebarang penipuan. Maksud dia kena tetap. Kalau kata saya akan nikah dengan mas kahwin, duit dalam beg tangan ni, tak tahu beg tangan tu ada apa ringgit, tak boleh lah kan, mesti sebut berapa nilai dan sebagainya. Okey, rumah mana, kalau kenderaan mana, dan kalau pokok mana, tunjuk pokok satu sebagainya. Dan ini adalah umum. Dan di atas tajuk ini boleh mahar ni dengan apa saja yang boleh dikira sebagai harga. Ni dia kata dua benda kan. Satu benda mesti barang, kalau tidak barang mesti perkhidmatan dan sebagainya boleh. Manfaat. Contoh macam upah dan sebagainya. Okey. Tak kira benda tadi daripada barangan ataupun agama, manfaat maklum kita, ataupun manfaat yang maklum. Macam berlaku pada Musa AS, dia bekerja dengan pak mentua dia selama 8 tahun untuk mahar sebagai perkahwinan dia. Adapun macam berlaku pada lelaki berkenaan yang dalam hadis Nabi SAW yang kita baca itu, Nabi suruh, Nabi tanya dia, apa yang kau ada daripada Quran? Maka dia kata, surah sekian, Nabi kata, aku kahwinkan kau dengan dia dengan apa yang kau ada daripada Quran. Maka ajarkanlah dia. Okay, itu kita dah faham dah. Baik, itu ada kita sambung buka dalam buku kita, buku yang kita belajar. Bukan buku yang tu, buku satu lagi. Baik. Dia sebut itu, dia kata mahar ini dia kata wajib, kan, wajib dengan sebab yang kita sebut adalah sama ada dia orang tu fardu ke atas diri dia, hakim yang letakkan, ataupun orang tersebut dia dah buat hubungan dengan wanita tersebut. Maka automatik jadi wajib. Dia jadi wajib ke atas dia untuk memberikan benda berkenaan. Dan kita sebut itu, dia kata tengok buku kita. Okey, muka surat yang ke 168. Okey. Baca kita baca itu. Qala al-muallif rahimahullah, wa laysa li aqalli sadaqi wala li aktsarihi haddun. Dan tiada bagi yang paling minimum, aqal, bagi sekurang-kurang sadaq mahar tu, wala li aktsarihi haddun, dan juga tidak juga yang paling maksimum untuknya sebarang batasan. Kenapa? Tengok nota ke bawah. Rawat Tirmidzi, Tirmidzi, hadis nombor 1113, an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna imra'atan,
min bani Quraizah min bani Fazarah, bahawa seorang wanita daripada Bani Fazarah tazawwajat ala na'lain, dia bernikah di atas itu dengan pembayaran atau mahar 2 kasut. 2 kasut. Ya, zaman tu kasut lah kan. Zaman sekarang ni kasut je main-main kan. Kasut pelik-pelik beg tangan harga 20,000. Jenuh kata. Orang tu nak jual pakai sarung tangan. Dia pakai kan apa coach apa kan. Saya tengok dia pakai sarung tangan. Situ nak pegang barang tu pakai sarung tangan. Gimik je barang tu, jahanam juga nanti. Bukan kali peluru pun kan. Kalau kali peluru ke tak apa juga. Tapi wanita ni kahwin dengan 2 kasut. Zaman Nabi punya kasut yang kita tak ada jenama lagi kan. Jadi bila datang kisah berkenaan Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, lalu bersabda Rasulullah SAW, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain, adakah kau redha untuk diri kau dan harta kau, bila kau ada kahwin nanti suami kau kongsi apa yang kau ada, bina'lain, dengan 2 kasut je. 2 kasut, kau redha ke? Qalat na'am, lelaki wanita berkenaan kata ya. Fa'ajazahu, maka Nabi SAW membenarkannya. Dia actually apa yang dia redha tu yang Nabi kata carilah walau cincin daripada besi ketika mula tadi. Itu dia yang perempuan tu serah pada Nabi. Nabi suruh lelaki tu cari barang, tak ada baju dari selai kain je. Kemudian kalau bagi perempuan tu bogel lah dia. Kemudian cari-cari barang kat rumah, bekas apa benda pun tak ada. So, jadi bila Nabi kata cari walaupun cincin dari besi. Bila last sekali dia kata tak boleh jumpa langsung, barulah Nabi tanya dengan dia, apa Quran yang kau ada? Nampak? Maksud dia itu tadi. Jadi apa adakah kau redha? Wanita kata redha dan terus. Dan juga kita boleh tengok dalam hadis yang berkenaan dengan wanita tersebut. Kain dia serah Nabi di depan Nabi SAW, dan apa Nabi kata carilah wal cincin daripada besi. Mana janji ada nilai, ada nama barang tadi, pensel ke, pen ke, pemadam ke dan sebagainya, anything, maka benda berkenaan boleh dijadikan sebagai mahar. Jadi wanita tadi kena tahulah, kalau dia tak nak terima, cakap tak nak terima. Ini pening kepala pula. Tapi kan janganlah, Islam tak paksa anda terima. Kan? Bukan kita kata Islam tak paksa. Ini kisah ni benar. Wanita tu tadi redha untuk diri dia. Kan nilai itu je cukup. Dan masalah apa? Kan? Macam berlaku macam di Yaman kan, Syekh Majid Zindani bila nikahkan anak dia, dinikahkan dengan 20 dengan 1,000 rial Yaman. Bersamaan dengan RM20 je. RM20, 1,000 rial Yaman. So dia kata daripada pasal yang kahwin dengan anak dia adalah pelajar dia sendiri. Kalau dia pelajar ni memang tak kerja. So what do you expect? Dia nak buka apa? Bangunan? Beli rumah besar? Memanglah tak ada. So daripada, tapi yelah budak yang nak ambil je belajar jadi menantu dia pun bukanlah calang-calang kan. Tapi secara tak langsung kita kata benda tu kita faham sendiri. When kita nak terima, macam kita katakan, saya kata penuntut wanita, mana keluarga, kita jangan mahalkan. Untuk lelaki belajar sanggup je apa saja. Kalau dia kata tak mampu untuk tahun berdepan juga, tangguhkan setahun lagi, 2 tahun lagi. Naik kapal ke, terjun laut ke, cari ikan tuna ke dan sebagainya kan, supaya dapat bayar sebarang ni tanggungan tadi. Jadi jantan sikit. Ini asyik takut kan. Mana dia kata benda berkenaan kita nak teruskanlah, bukannya jadi lari. Sepatutnya lah. Yang keluarga pula kena fikir juga, jangan sampai membuat mahal sampai menyebabkan nanti keluarga tadi orang tadi masalah. Okey. Maksud dia boleh, memang boleh. Benda tak masalah. Pasal nilai banyak pun tak ada masalah. Dan Allah Ta'ala firman dalam Quran, dan surah itu paling kecil, yang wanita tadi dengan 2 kasut, atau dalam hadis Nabi kata cincin besi. Dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 20, wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintara, dan sedangkan kamu telah berikan seorang kalangan mereka ni qintar. Iaitu qintar ni harta yang banyak. Jadi fadalla ala annahu la hadda lil mahri fil kathrah. Yang tadi tu tidak ada batasan pada sikit. Jadi tak ada batasan pada banyaknya harta berkenaan. Wa yustahabbu, dan digalakkan, alla yaqilla min asharati darahim khurujan min khilaf min man aujabahu. Dan digalakkan kalau boleh janganlah kurang daripada 10 dirham bagi keluar daripada percanggahan bagi sesiapa yang wajibkannya. Itu mereka itu golongan daripada kalangan Hanafiyah. Ulama-ulama Hanafi yang mewajibkan benda tersebut. Dia kata kena macam tu, dia kata kena jumlah tadi. Tak boleh dengan nilai yang sebaliknya. Dia kata paling kurang. Dan wa alla yazida an 500 dirham. Dan kalau boleh jangan lebih ya. Okey. 1 dirham, okey, 12 dirham 1 dinar. Ni bilang. Ni seronok bilang-bilang. Okey, dia tadi sebut tadi apa? 10 dirham kan? Okey. Kalau anda kata 12 dirham 1 dinar, 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas.
Ha. Tak aku lah berdemat. Pasal situ nilai dia. Asalkan dia kata nak potong tangan orang pun, rubuk dinar atau 3 dirham. Assalamualaikum. Kalau dia kata nak potong tangan orang, dia mencuri, nilai barang dia curi tadi mesti melebihi 3 dirham ataupun 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1/4 dinar kan kita kata tadi kan 1/4 dinar kan 1 dinar bersamaan 4.25 gram. Kali dengan harga emas kau apa? Semua buat tak tahu. Nyampah. Ha? 160 hari tu kan 135 saya tak pasti. 147 sekarang Okey, contoh sila. Okey, 4.25 gram, 4.25. Ini maksud dia 1 dinar Kali dengan bagi pula. Kali dengan silap dah. Masalah tu. Sekejap. 4.25 gram emas bersamaan dengan 1 dinar. Kali dengan berapa tadi? 147. La ilaha illallah. Bersamaan dengan ni mana yang titik tadi? Masalah betul. Okey. 4.25 kali dengan 147 bersamaan dengan RM640. Lebih kurang. Mana itu 1 dinar, RM640. Okey, mana maksud dia tadi jumlah tadi tu kalau kita kata RM640 bagi dia sebut tadi 10 dirham kan? 10. Okey, 10 dirham kalau dia kata 12 dirham baru 1 dinar. So bagi 6. Bagi 6 lah. Bagi 6 kan? Bagi 6. Semua macam tak was-was je. Bagi 6. Okey, kemudian kali 4. Kali 5. Kali 5. Kali 5 pula. Kali 5 lah. Dia bagi 12. Betul lah, bagi 12 kali 5. 520 lah. Ini ada kalkulator pun salah lagi. Okey, dalam RM520. Macam sekarang kan letakkan 300 kan? Kurang daripada mazhab Hanafi punya batasan sebenarnya. Saya kata alih pada dinar sebab apa? Nilai dinar masih lagi tetap. Dinar dirham agak masalah sikit sebenarnya. Nilai dinar macam dengan 1 dinar zaman Nabi boleh beli seekor kambing. Sekarang pun boleh beli seekor kambing. You can still buy seekor kambing dengan harga 1 dinar. Faham? Kerana kita tadi kan apa dana tu lebih tadi kan, kita kata dalam 160 kali ke atau 140 ke, kali dengan 4.5 gram emas memang dapat seekor kambing. Kambing besar sangat dapat 900 lah. Kan mahal lah sikit. Kalau kata kambing kecil tu dapatlah ni 700 je. Jadi harga kambing 700. So 1 dinar dan nilai 700 ringgit. Dan emas sebenarnya tak berubah. Yang berubah duit kita. Duit kita jatuh nilai. Duit ikat dengan Amerika Syarikat jadi macam tu. Okey. Faham maksud dia itu maksud dia. Wa alla yazid, dan apa yang dikatakan oleh pengarang buku kita ni, dia merujuk kepada apa yang disebut oleh Umar bin Khattab anhu. Kita baca. Wa alla yazid an 500 dirham, dan jangan lebih daripada 500 dirham. Li'annahu alwarid fi muhuri banatihi wa zaujatihi SAW, kerana itulah yang datang dalam mahar anak-anak perempuan baginda dan juga isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang Nabi SAW bayar, banyaknya bayar macam tu. Okey. Rawal khamsatu wa sahahu Tirmidzi, dan diriwayatkan al-khamsah. Disebut khamsah ni siapa? Kan Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, Ahmad. Dia tak masuk. Okey. Rawal khamsatu, diriwayatkan khamsah, okey. Dia kata wasahah Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi. Pasal anda kata hadis ni Bukhari Muslim keluar, tak payah letak Tirmidzi lah, letak Bukhari Muslim lah. Okey. An Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab, qala, berkata Umar bin Khattab, la taghlu suduqan nisa. La taghlu suduqan nisa. Jangan kamu memahalkan mahar wanita. Actually ada hadis yang awal dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita tak baca itu adalah Aisyah radhiyallahu anha nyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan Hakim. Okey. Ibn Hakim dan dalam hadis berkenaan Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, min yumnil mar'ati, daripada keberkatan seorang wanita itu, tashili amriha, mudahnya urusan dia, wa qillati sadaqiha, dan juga kurangnya atau sedikitnya mahar dia.
daripada keberkatan seorang wanita itu. Tapi ialah kita kata macam saya kata tadi, kalau nak letak banyak pun Islam tak pernah sekat. Okey, dan bukan maksud dia bila kita letak benda tu, oh, ustaz dia ajar ni lepas ni tak boleh mahal. Lepas tu anak kita macam murahan je. Bukan macam tu maksud dia. Kan? Maksudnya kita terangkan berkenaan dengan tajuk apa yang diizinkan dalam Islam dan apa yang tak diizinkan. Okey. Jadi dalam tajuk hadis tadi baca boleh Dia kata apa? Rawal khamsatu wa sahahu Tirmidzi, hadis nombor 1115. An Umar Al-Khattab, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata Umar Al-Khattab, la taghlu suduqan nisa, jangan kamu mahalkan mahar wanita-wanita. Fa innaha law kanat makrumatan, kerana sungguhnya jika mana maharnya dia punya mahal ni, dia punya mahar tu, dia punya mas kahwin tu, kalau itu adalah kemuliaan fid dunya, di dunia, ataupun au taqwa fil akhirah, ia merupakan tajuk ketakwaan di hari akhirat nanti, lakana aulakum biha, nescaya orang yang paling utama dengannya siapa? Rasulullah SAW. Dengannya adalah Rasulullah SAW. Manakala dia kata benda tu adalah kemuliaan, betul kemuliaan di dunia dan juga menjadi ketakwaan di hari akhirat nanti, nescaya orang paling utama buat kerja ni, memahalkan mahar ni, adalah Rasulullah SAW. Ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'ihi, tidak membayar memberi mahar Rasulullah SAW seorang wanita di kalangan isteri-isterinya. Wala asdiqat imra'atun, dan juga dia mimbanati, dan juga tidak dia keluarkan mahar untuk meminta mahar untuk seorang wanita di kalangan anak-anak dia, aksara, lebih, min fintai asyarata awqiyah, lebih daripada 12 awqiyah. Satu awqiyah bersamaan dengan 40 dirham. Dia kenapa dia sebut kalau 40 dirham kali dengan 12, dia baru 48 sebenarnya. Tapi ada satu riwayat lain, riwayat dalam Muslim, yang mana dalam riwayat berkenaan dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 1426. Dah hadis berkenaan, bunyi lafaz dia, an Abi Salamah, daripada Abi Salamah. Okey. Dia kata apa? Qala sa'alat Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah SAW. Sa'altu, aku bertanya, Abu Salamah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan mahar Rasulullah SAW berikan. Faqalat, lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha, isnatai asyarata awqiyah wa nasya, mana 12 awqiyah dan nasyan, satu nash. Lalu qalat atadri man nasyu, kau tahu tak nash tu apa? Qultu la adri, dia kata aku tak tahu. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, nisfu awqiyah, separuh awqiyah. Saya kata tadi awqiyah tu bersamaan dengan 40, separuh dia 20, campur dengan 48, 480. Kan tadi kan kita kata 12. Kan saya nak kira juga. 12 kali 40 kan, bersamaan dengan 480. Campur dengan, kan separuh lagi kan, separuh qiyah campur dengan 20, maka 500 lah. So 500 qiyah, 500 dirham. 500 dirham yang Nabi SAW keluarkan. So siapa rajin kira lah. Rajin kira. Ada setengah orang dia tolak terus, dia convert terus kepada jumlah dirham sekarang semasa. Okey, ada orang buat macam tu. Mana nilai dirham semasa. Tapi ada juga orang yang convert balik pada dinar. Dengan cara apa? Bagi 12. 500 bagi 12. Okey, nak tahu berapa jumlah kan? Bagi 12. 500 bagi 12 bersamaan dengan 416 lah. Okey, dan maksud dia itu adalah dinar yang ada dalam 40 dirham tadi. Okey, 41 dinar 0.6. Okey, nak tahu berapa pula dia punya gram dia adalah dengan cara kalilah dengan berapa? 4.25 sama dengan 177. Mana nilai 177 gram? Tu kalilah dengan berapa ringgit sekarang. Kalau kata tadi adik kita kata apa? 147 kali 147 samaan dengan 26,000,131 yang Nabi SAW buat pada zaman tu. Actually benda tu mahal, barang tu mahal. Dia pasal convert duit kita zaman sekarang.
10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, bapa kita kahwin dengan RM1,000 pun mahal. Faham? Jangan pandang macam ni. Pasal pandang macam ni, orang beli RM26,000 ni, orang beli motor. Tahu tak? Sebenarnya. Faham tak? Jadi konsep dia pasal duit kita ni sekarang makin hilang nilai. Itu sebab kenapa tahun dulu kalau orang nikah dengan apa? RM3,000. RM3,000 kan? Gaji apa? RM3,000. Oh kan, hebat kan? Lepas tu kemudian tahun berikutnya datang dan sebagainya. Saya lalu tengok benda ni berlaku. Tahun dulu saya ingat waktu saya kecil tu, kan area perumahan, ada orang buat perkara, harga rumah apa? RM200,000. Orang macam, ya benar RM200,000 mahalnya. Pasal rumah apa bapak kita beli RM40,000 je kan. Macam, wah mahalnya rumah orang tu RM200,000. Sekarang ni kalau RM200,000 ada? Dapat? Rumah teres? Agak tangan? Mana ada? Itu masalah nilai kita, duit kita jatuh tu je. Nothing more. Sebab RM26,000 tu kita orang zaman dulu punya tak ada masalah. Nilai tu betul. Kan? Kita orang zaman kita lah. Memang pening kepala lah. Faham So konsep dia macam tu. Tapi ada juga yang dia kata jangan tukar pada dinar. Jual dengan dirham juga balik. Mana ambil 500 dirham tadi, tengok terus nilai kepada dolar. Diorang dapat dalam kurang lebih tu. Belas ribu kat kot. Belas ribu kat. Macam jadi masa sekarang lah. Dirham kan jatuh nilai banyak. Banyak, jauh. Dia bukan macam dinar. Nah, dirham tak sama. Bahkan tu sebab emas ni nilai tetap. Perak ni masalah sikit. Yang sebab itu kita ambil nilai lebih tetap lebih baik lah. Itu ada cara pengiraan dia. Baik, faham So secara asasnya kita kata dia kata kalau boleh jangan lebih daripada jumlah berkenaan. Tapi sebenarnya tak ada paksaan. Ini apa yang disarankan oleh pengarang buku kita ni, dia letakkan dalil-dalil tadi supaya sebut. Dia kata sedekah itu dia kata jam'u sadaq wa huwa mahar. Dia kata wa auqiyah hiya arba'una dirhama. Dia dan auqiyah ni sama-sama 40 dirham. Pemajmu' maka keseluruhan dia adalah 480 dirham. Itu yang disebutkan. Tapi dia ada sambungan pada hadis berkenaan adalah kata-kata Umar. Tak habis lagi. Dia kata apa? Dia kata dalam hadis berkenaan, yang termutu adalah dan sambungan dia. Sambungan dia adalah kata-kata Umar cakap apa? Dia kata la taghlu fi sudukin nisa. Ketahuilah janganlah kamu memahalkan dalam mahar-mahar golongan wanita. Fa innahu law kana mukrimatan, kalau sekiranya benda itu adalah kemuliaan fi dunya atau taqwa indallah, kana aulakum biha Rasulullah. Adalah orang yang paling utama untuk berikan adalah Rasulullah. Dia patut buat lebih. Pasal dia lebih mulia daripada mana-mana manusia. Tapi ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'i, dan tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar untuk mana-mana isteri wanita dia mana wanita daripada isteri-isteri dia, wala usdiqat imra'atan min banati, dan Nabi tak pernah minta mahar bagi seorang wanita di kalangan anak-anak dia aktsara min isnatai asyarta uqiyah, tak lebih daripada 12 uqiyah. Wa innar rajula, ini sambungan dia, dan sungguhnya seorang lelaki itu la yaghli akan memahalkan bi sadaqati imratihi, dengan mahar isteri dia, hatta yakun laha adawatan fi qalbihi, sehingga menjadi untuk kepada isteri berkenaan permusuhan dalam hati dia. Hatta yaqulu, sehingga dia akan berkata, kaliftu fiki, aku ditanggungkan untuk dapatkan kau alaqal kirbah, mana tali ikat bekas air tu. Kirbah tu bekas air kan, tali ikat kirbah pun kena gadai. Mana untuk dapat kan, bukan setakat kirbah tu bekas. Mana kalau gadai satu rumah kan, semua benda setakat hatta tali tu, tali ikat kirbah tu pun kena jual untuk dapat kahwin dengan kau. Sebab dia lah macam tu. Kadang-kadang ada jadi kes macam ni sebenarnya. Bahkan sebahagian perkahwinan tu tidak berjaya dengan sebab ni. Sebab apa? Masalah hutang. Kan lepas kahwin tu pinjaman dulu, loan kan, RM20,000 dan sebagainya. Lepas perkahwinan berlaku, lelaki tu ditanggungkan hutang dan sebagainya. Perkahwinan kadang-kadang jadi hilang dengan keberkatan. Memanglah orang ramai datang juga doa keberkatan, tapi kadang-kadang tak dapat keberkatan juga. Jadi kena jaga-jaga bab ni. Kita kata dalam Islam kalau boleh mudahkan. Bukan maksud dia suruh tak ada nilai langsung. Kadang-kadang tengok kesungguhan budak lelaki tadi yang nakkan anak kita, kena tunjuk kesungguhan dia. Janganlah kita macam tak apalah kan. Tak apalah aja, tengok kesungguhan dia juga. Dalam masa yang sama, dia yang lelaki pun janganlah ambil kesempatan. Cuba jadi macam Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'az. Seorang tu tawarkan dengan ambillah harta aku separuh. So ambillah isteri aku satu, tapi yang seorang ni kata apa? Barakallahu fi malika wa ahlika dalun al-suq. Mana Allah Taala berkati keluarga kau dan harta kau, tunjukkan aku pasar.
Jadi salah seorang, jadi dua orang tadi. Mana kita jangan terlampau ni sangat, jangan terlampau sangat. Yang seorang tu sanggup menawarkan, yang seorang tadi kena ada pride juga. Janganlah macam mudahnya, janganlah mudahnya ambil kesempatan. Maka dia kata mudahkan, maka alhamdulillah, tapi jangan ambil kesempatan. Faham? Jelas? Okey. Jadi bab berkenaan dengan mahar tu sikit tu macam kita katalah dia bukannya menjadi sebab masalah. Banyak pun tak ada masalah, sikit tak ada masalah. Tapi memang Islam tak pernah letakkan limit. Okey. Punya sambung lagi baca tahlil. Dia kata lepas tu, wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumah. Dan boleh juga untuk lelaki berkenaan mengahwini perempuan tersebut dan di atas manfaat yang maklum, yang diketahui. Manfaat maklum macam kerja ataupun perkhidmatan ataupun macam kita mengajarkan Al-Quran. Tengok lagi bawah nombor 2. Dalam nota kaki tersebut dia kata kata'limiha syai'an min Quran. Seperti apa? Mengajarkan wanita berkenaan sesuatu daripada Al-Quran. Au qiyami bi amalin muayyan, ataupun melaksanakan satu kerja tertentu. Macam kisah yang dikatakan seperti berlaku pada Musa AS. Kenapa yang Allah tak cerita pada Musa AS itu bukan masalah syariat. Lama tak boleh pakai, tak, dia berjalan lagi. Maka memang kita kata boleh untuk kita tugaskan orang tu. Kerana jadi nak kahwin dengan anak saya, awak kena kerja untuk syarikat sekian banyak. Teruskanlah, tak ada masalah. Iaitu lihat nota kaki 197 tu, bukan 6. Bukan 5, 7. Pasal buku ni tiap kali disebut nota kaki berapa, muka surat berapa, dia akan tambah 2. Pasal kita pendahuluan itu don lajak muka surat. Jadi kita tiap kali baca tu nombor tu akan kurang 2. 167. 167. Mana belakang lah. Ada dekat situ nota kaki bawah tu ada tulis. 65 tu bukan 65, 67. Kalau bukan 65 tak jumpa. Faham Okey, jelas? Okey. Baik. Wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhuli biha nisful mahri, dan akan gugur dengan talak. Kita terangkan hari itu dengan aib. Bila dengan aib, maksud dia lelaki berkenaan boleh dapat balik semua sekali apa yang dia berikan pada wanita berkenaan. Okey. Maksud dia dapat tahu benda tu ada kecacatan sebagainya, tak disorokkan keluarga berkenaan, maka dia boleh. Okey. Namun begitu, wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhuli biha nisful mahri. Kalau dia kata sekiranya perempuan tu tak ada keaiban dan sebagainya, maka automatik ketika itu kalau lelaki itu ceraikan isteri dia, maka gugur separuh je daripada apa? Daripada mahar yang diberikan. Maksudnya dia telah dikahwin ni, perempuan tu dapat title lah janda. Maka dalam masa yang sama mahar tetap berjalan. Mana maksudnya lelaki itu cuma boleh ambil separuh saja daripada mahar yang diberikan. Dia tak boleh ambil semua. Okay, wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhul, sebelum dukhul biha, sebelum dia buat hubungan dengan wanita berkenaan, nisful mahri, separuh mahar. Tengok ke bawah. Qala, berkata Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, dia putus lah pula. Okey. Dia kata, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Dalam surah Al-Baqarah 237. Dan jika kamu menceraikan mereka itu isi kamu, min qabli an tamassuhun, sebelum daripada kamu menyentuh mereka. Wa qad faradtum lahunna fariḍah, sedangkan kamu telah pun tetapkan untuk mereka satu ketetapan. Maksudnya kamu dah nyatakan nak beri jumlah sekian banyak. Fanisfu ma faradtum, maka untuk wanita berkenaan separuh apa yang kamu telah cakap. Kamu cakap, mana kamu dah cakap dengan nak bagi apa? Katakan nak bagi 1000, maka 500 kena serah pada dia. 500 kena serah pada dia, walaupun tak sentuh lagi. Okey, maksud dia tamassuhunna, kamu menyentuh mereka, tadkhulu bihinna wa tujami'uhunna, kamu masuk ni kamu buat hubungan dengan dia dan juga kamu bersubuh dengan dia. Faradtum ayyantum lahun, mana kamu fardukan, maksudnya kamu tetapkan lahunna untuk mereka mahra, sebarang mahar. Kalau disebutkan akad nikah tu disebut berapa mahar, tapi lepas tu cerai, sebelum sentuh maka separuh mesti perempuan terdapat. Faham? Tak ada keaiban, tak ada reason. Yang tak berizin lah. Kalau aib tadi boleh pulang, boleh perempuan tu dapat apa yang dia ada, tapi keluarga tu akan disuruh bayar balik pada lelaki tadi. Perempuan tu dapat mahar macam Umar tetapkan. Jadi tak ada keaiban langsung. Ni tak ada keaiban lah ni. Suami cerai. Macam tu kerak, betul tak suka macam Nen ataupun lepas-lepas kat nikah tiba-tiba macam awet lama telefon. Tak ada reason lah. Mana bukan aib perempuan berkenaan, tak ada penyakit, tak ada apa, tapi lelaki tu ceraikan, maka separuh mahar tadi kena dapat pada wanita berkenaan. Separuh. Faham Tadi kata apa? Sambung lagi bawah tu. Ada bawah sikit. Wa yathbutu lahal mahru kamilan bil mauti awid dukhul. Tapi dalam masa yang sama, sabit untuk wanita berkenaan mahar keseluruhan.
Semua sekali dia akan dapat. Dengan apa? Satu, kematian. Mana lelaki tu akad nikah, mati. Mahar dia dapat penuh. Ataupun dengan apa? Persubuhan. Mana berlaku persubuhan antara dengan lelaki berkenaan, maka mahar dapat penuh. Cerai berlaku tapi mahar penuh. Dan dalla ala thubutihi bil maut, dan menunjukkan kepada sabitnya apa dia, untuk wanita berkenaan sabitnya mahar yang dapat daripada dia dengan kematian. Ma rawahu Abu Daud, apa dia kata Imam Abu Daud, hadis nombor 2114. Wa Tirmidzi hadis nombor 1145. Wa qala, dan berkata Tirmidzi hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Wa ghairuhuma, dan lain Abu Daud dan juga Tirmidzi, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu su'ila an rajulin, bahawa ditanyakan kepada dia mengenai seorang lelaki, tazawwaja imra'atan, yang kahwin dengan seorang wanita, walam yafrid laha sadaqan, tapi dia tak tetapkan untuk wanita tadi sebarang mahar, walam yadkhul biha, tapi dia tak sentuh wanita berkenaan, tak pernah berhubungan dengan wanita berkenaan, hatta mata, sehingga mati. Mana dia akad nikah je, katakanlah jarak jauh punya, sistem jarak jauh kan, kan akad nikah kan, pakai Skype dan sebagainya, kemudian on the way balik kapal terbang jatuh, video conference. Sini boleh, tak ada masalah kan, kita terang itu. Dalam Islam ni macam jual beli dan perjanjian dan sebagainya, as long as benda tu sabit, memang orang tu yang bercakap dan sebagainya, maka tak ada masalah. Dia tak semestinya kena ada kan pegang atas bantal besar. Bantal besar kan, tak ada bantal besar macam nikah ni, sah ke? Sah lah, apa masalah dia? Dia masalah percakapan tu, mana ijab dan qabul, bukannya kenakan kepada masalah bantal besar ke tidak. Dan dia ada ijab, ada qabul daripada pihak lelaki, pihak wanita tadi, wali tadi apa ijab, minta jawapan. Yang ini kata menerima, kata jalanlah. Dia bukan mesti ada ritual. Bangsa-bangsa lain ni ada ritual kan, dia akad nikah yang apa style mahkamah punya, kemudian pergi gereja buat sekali lagi. Saya tak ada benda pun dalam Islam. Kita kata sebenarnya bahkan tanda tangan yang dibuat oleh wanita tadi tu kan, dia minta permohonan nikah, dia tanda tangan betul lepas apa tau, lepas akad nikah betul. Tangan-tangan tu lepas akad nikah betul. Kemudian nikah tu dia tanda tangan dulu. Ni, ni setuju tak ni? Tanda tangan baru nikahkan. Baru dinikahkan lepas tu. Kita kata Nikah dulu baru tanda tangan. tanda tangan yang kedua tu bukan. Tanda tangan kedua tu tak untuk taklik. Tanda tangan yang awal tu mula-mula nak akad nikah tu tanda tangan dulu. Dia panggil bawa IC. Ni kamu punya sebagainya, tanda tangan sini. Lepas tu baru dia start. Yang kedua tu taklik. Ya. Confirm takut orang lain adik kot. Asal silap pula. Dia twin, dia masalah nak ketika lafaz kan, kena beritahu mana satu. Masalah dia. Okey. Okey, jadi tajuk dia apalah pula. Main tengok filem Korea banyak dah ni. Okey. Okey. Korea. Okey, dengar. Jadi secara asasnya memang akad nikah tu macam tu. Jadi katakanlah okey, dah akad nikah ni, video conference akad nikah. Lepas tu on the way nak balik rumah, tak sentuh wanita lagi. Tapi tak, katakanlah okey, dah sebut mahar dan sebagainya, atau tak sebut mahar, maka mati tengah jalan. So mahar perempuan tu macam mana? Dapat. Kan dapat lah kes ni. Lelaki ni yang ditanya pada Ibnu Mas'ud, dia nikah dengan seorang perempuan, kemudian tak sempat disentuh wanita tadi, dan juga tidak juga apa dia kata apa? Tidak sentuh wanita dan tak sebut mahar berapa banyak. Betul tanya Ibnu Mas'ud apa benda kena. Lepas tu dia mati. Kata faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, laha mislu sadaqi nisaiha. Untuk dia, untuk wanita berkenaan, mislu sadaqi nisaiha, seumpama mana mahar isteri-isteri lelaki yang mati tadi. Kalau ada isteri lain. Jika tak ada isteri lain, tengok semasalah kawasan setempat. Kalau kebiasaan mana dipanggil mahar misir. Mahar yang yang mengikut contoh-contoh orang lain. Manakala contoh macam mahar kawasan berkenaan katakanlah 3,000, dan 3,000 lah. Kalau 4,000, 4,000 lah. Dan saya sebut balik mana benda tadi masuk dengan hantaran lah. Jangan masukkan yang RM30 tunai tu. Apa benda nak beli kan? Nampak sangat mengarut sebenarnya. Sebenarnya pasal zaman kita sekarang ni memang kita kata idea of berkenduri itu memang kita akan bincangkan. Kenduri itu penting dibuat, tapi bukannya eksesif sebenarnya. Sampai kena bagi band kan, kogiran, gitar rancak dan sebagainya kan. Kemudian mana banyak mak bapak ambil duit itu. Duit hantaran tu dia ambil. Iyalah, kalau mak bapak yang ada conscious tu dia bagilah. Kalau yang tak ada conscious tu nak cakap apa? Dia nak pakai semua kawan-kawan dia datang. Macam mana? So sekali kita tadi kena ajar mak bapak. Masalah nak ajar mak bapak. Kan zaman dulu dia kahwin pun bapak dia buat macam tu. Bukan tak tahu, dia kena clash sikit benda ni. Dia change of reaction tau. Dia kena macam tu, dia buat macam tu pada anak dia.
Lepas tu anak dia kena, anak dia pun macam tu pada anak dia. Itu masalah dia. Sebab dia tak tahu condition agama tu. Itu masalah. Jadi kita kena ajar cerita dia. Okey, faham? Sebab kenapa orang sebenarnya biasa-biasa tak sampai kita bernikah. Kita taharah je, lepas tu ustaz mati. Kita taharah je, lepas tu student lari kan. Biasa normally macam tu. Ni lepas kita bernikah, ni kita masuk kitab janayat janayat. Orang tak sampai, kita sampai dah, alhamdulillah. Kau kalau tak mati. Okey. Baik. Takut botak kepala kau ni. Tak baik. Budak kecil tu. Dia botak kepala dia. Baik, maksud dia bila Ibn Mas'ud berkata laha mithlu sadaqi nisaiha, untuk dia, untuk wanita berkenaan seumpama mahar isteri-isteri orang tu yang mati, orang mati tu yang lain-lain. Kalau dia ada pernah kahwin sebelum tu, berapa mahar dia bagi. Seumpama tu juga. Kalau tak ada, maka itulah la waqsa wala syatata, tidak kurang dan tidak melampau. La waqsa wala syatata wa 'alaiha 'iddatu walahal miras, untuk dia dan kena ke atas dia iddah. Dia kena iddah lah, iddah 4 bulan 10 hari kematian suami. Walahal miras, dan dia dapat miras, perluasan harta. Pasal pewajiban wajib dapat harta tadi apa? Akad nikah. Dia sah isteri. Faqamal Ma'qal ibn Sinan al-Ashja'i, lalu bangunlah bila Ibn Mas'ud jawab, lalu bangunlah Ma'qal ibn Sinan al-Ashja'i. Dia kata apa? Faqala, lalu dikata pada Ibn Mas'ud, qada Rasulullah SAW, telah menentukan Rasulullah SAW fi Barwa'ah ibnata Washikin, pada seorang wanita namanya Barwa' ibnta Washikin, imra'atin minna, seorang wanita di kalangan kami, dari kalangan qabilah Ashja'i, mislal ladzi qadaita, macam yang kau tentukan. Dia kata, mana wanita tadi dikahwini oleh seorang lelaki tak sentuh dia apa-apa, tapi mati sebelum ada apa-apa, dan apa, actually kemudian mahar tak ada, lepas tu dia berikan macam mana yang seumpama isteri yang penuh macam mana dapat mahar penuh, dan dapat apa, pewarisan harta, dan juga apa, dia ada iddah walaupun tak sentuh lagi. Okey. Fa fariha biha Ibnu Mas'ud, lalu bergembiralah dengannya Ibnu Mas'ud. Kerana apa? Apa ditetapkan serupa seperti dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak Kak tanya tadi? Tak, kan sebut itu kata sunat, bukan mesti. Pasal memadai dengan orang tu kata, saya nikahkan dengan anak saya. Orang tu kata, saya terima. Habis. Saksi ada, jalan. Dia ada 3 benda. Gurau dia ni apa, sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 perkara yang gurau dia sungguh, sungguh dia sungguh. An nikah wat talaq wal apa kata, wal itqu, pembebasan hamba. 3 ni. Kalau dia gurau pun sungguh, dia sungguh pun sungguh. Yang main. Maksud dia kalau gurau, saya gurau je. Gurau pun kena. Berlakon tak boleh kalau pasangan. Kalau berlakonnya berlakon tak boleh. Contoh macam berlakon, dia ada anak. Ni anak saya kahwin lah dengan saya. Orang kata saya terima, habis jalan. Jatuh walau berlakon sekalipun. Cerai ke? Nama lain. Iya, nama lain bukan. Kalau suami tu cakap ni dia suami, ni isteri dia. suami isteri berlakon. Ni suami, tu isteri dia. Okey, dia suami, dia isteri dia. Dia cakap macam tu pada isteri dia walaupun tak sebut nama. Cakap jatuh. Jatuh. Sekarang ni dengan bini dia. Ya, tak boleh gurau. Tak boleh gurau benda tu. Ya. Benda ni lama sebenarnya. Yang orang gatal baru ni berlakon pergi buat pula. Kenapa? Lama dah belajar kitab munakahat. Benda tu gurau dia sungguh. Yang gatal lagi buat juga. Kenapa? Tak tahu dah kan. Benda ni dah lama dah dia ajarkan. Gurau dia sungguh. Sampai ada apa, cerita-cerita filem yang buat Cina buta apa? Sorry. Bukan kata Cina buta. Dia orang gunakan istilah tu. Saya kata kenapa? Macam itulah adik-beradik anjing. Kan orang Melayu kita ni ada pelik-pelik. Istilah tertentu bagi satu occasion. Contoh macam orang tu cerai dah sampai 3 kali. Kemudian dia nak kahwin dengan isteri yang sama, isteri tu kena kahwin dengan suami lain. Only then dia boleh kahwin balik dengan isteri berkenaan. Lepas 3 kali, strike 3. Strike 1, strike 2, strike 3. Dia strike 3 je, dia tak boleh bersama wanita tadi, melainkan wanita tu kena kahwin dengan orang lain, cerai, boleh dia kahwin balik. Syarat persetubuhan. Syarat persetubuhan kena berlaku pula. Tak boleh macam angkat nikah saja orang gurau. Tapi yang orang Melayu kita pelik, dia gunakan istilah apa? Cina buta. This is actually something that they call. Dalam bahasa Arab tak ada Cina buta. Mana ada sin mana ada Melayu buta lah. Dia buta. Dengar. Tapi konsep dia sekarang macam ni. Kita kata okey,
Dah hilang langsung. Asyik gelak je. Okey. Jadi faham kan? Jadi maksud dia asal dia macam kita kata macam perceraian tu berlaku kan. Bila orang tu apa kita kata atau gurau ke apa dalam nikah ke, semua benda tu berjalan automatik. Bila tak sebut mahar, maka dikira mahar setempat apa? Ataupun apa perempuan tu minta. Ya Lafiq, ada yang jadi syariat ni lah. Ha? Ada yang jadi syariat lah. Yang ni lah. Ya. Memang dia kata orang tu kata aku nikah dengan anak aku, jalan. Terima. Lepas tu baik macam apa? Mahar misil. Mahar misil maksud dia mahar setempat. Kalau kata kawasan tu 4,000, 4,000. Kalau 3,000, 3,000. Kalau 10,000, 10,000. Ikut dia. Mana KL? KL kan? Mana orang KL? Saya ejek tak apa, saya orang KL. Orang KL kan? Mana harga mahal dan sebagainya. Benda tadi kita kata gurau pun sungguh-sungguh. Tak sebut, maka dikira dengan apa yang dibayar dalam setempat. Faham jadi itu kena faham betul-betul. Jadi wanita tadi boleh dia sekat diri daripada apa suami tu datang dekat, melainkan selama mahar tu dibayar. Mahar tu dibayar, baru dah boleh dibenarkan lelaki tu sentuh, dan lelaki tak disentuh lagi kalau isteri dia tak bayar mahar. Faham Okey. Kalau masih di nikah tu dia punya mahal khidmat. Khidmat lah. Dia kena selesaikan. Kalau dia mati. Dia okey, dia selesai kalau mati. Okey, katakanlah perkhidmatan. Dia tak boleh tuntut dari siapalah. Sebab benda tu yang kita boleh tuntut benda barangan. Kan? Contoh macam ajarkan dia Quran. Kan Nabi kata, betul tiba alif lam mati. Tak ada apa-apalah. Kan? Maksudnya dia tak tunaikan lah. Tapi dia nak kira hutang tak. Benda tadi kita kata penyampaian berdasar pada Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tanggung jawab pada satu nyawa kecuali apa dia mampu. So dia mampu benda berkenaan. So on lah. Faham? Tapi kalau benda tu barang, tapi satu benda lain Kak. Macam masalah apa? Perwarisan, ya. Harta warisan dapat. Warisan contoh lelaki tu ada harta, mereka dapat. Memang dapat. Sikit atau banyak dia akan dapat. Ikut habuan dia sebagai seorang isteri. Kalau orang tu tak ada anak, dia dapat. Kalau orang tu ni lelaki yang mati ke perempuan yang mati? Lelaki yang mati. Kalau tak ada anak lelaki tu, perempuan isteri dia dapat apa? Ada empat. Kalau ada itu pun teka-teka tembak. Okey. Kalau dia kata tak ada, kalau ada anak, lelaki tu ada anak, hidup. Dapat apa? 1/8. Keratlah 1/4 tu kedua. Okey. Kalau lelaki pula, kalau dia dia mati, tak ada sebarang anak, tak ada sebarang cucu, maka dia dapat 1/2 harta isteri dia. La ilah, kita belajar dah hari tu dalam faraid. Kau tanya lagi, rotan kau tahu. Dah ada nak timbul tajuk berkenaan masalah tak banyaknya. Kan kita dah bincangkan lelaki dapat lebih sebab dia ada tanggungjawab. Tak dimestikan dia tanggungan tadi. Dia jangan main-main pasal benda tadi bukan privilege. Allah tak nak bagi banyak pasal dia punya tanggung banyak. Adalah pula. Soalan tu ulang sekali, rotan kan. Ini masalah tak ada peksa ni. Kan? Sebenarnya pasal kita kata kita dah terangkan itu. Mana kalau seorang suami isteri dia mati, tak ada sebarang waris bawah, furuk waris, anak atau cucu dan sebagainya yang hidup. Kalau ada tapi dah mati tak kira. Ketika dia mati tu, maka automatik suami tu akan dapat setengah harta dia. Kalau dia ada furuk waris, anak atau cucu, mana wanita tadi, tak kira dengan suami tadi atau suami lain, maka 1/4. Kalau perempuan pula half daripada tu. Pasal perempuan ni pun tak wajib tanggung siapa. Dia makan harta dia habis, lepas tu kemudian orang wajib tanggung. Dia kena tanggung dia. Adik-beradik dia yang ni kena tanggung dia. So dengan lelaki tak boleh. Lelaki dia ni menanggung orang. Dengan sebab itu Allah Ta'ala beri lebih pada mereka. Lebih barang, lebih tanggungjawab. Bukannya lebih barang tu seronok-seronok. Kan? Ya. Jangan tapikan. Itu orang tak beramal, jangan tapikan. So start dengan belajar. Ada bagi. Jangan. Dia tak ada timbul tajuk. Memang ikut hukum macam tu dan kita laksana macam tu. Cuma masalah sekarang ni orang tak belajar maka tak rasa. Tu saya cerita dulu kawan saya kan, ada seorang. Ada orang dia ciri adik-adik dia perempuan ramai. Ada kakak-kakak dia tak kahwin dan sebagainya. Kemudian dia adik lelaki 2 orang dah kahwin. Lepas tu bila jadi kes, saya jumpa diorang hari raya. Waktu hari raya. Lepas tu saya sembang dengan diorang sebagainya. Lepas tu diorang cerita berkenaan masalah zakat fitrah. Lepas tu kakak dia kata, Adli, kau cakap dengan disebut nama adik lah, dengan abang dia tu cerita. Saya cerita dengan diorang apa benda wajib ke atas diorang, ke atas akak-akak dia. Apa wajib ke atas mereka untuk kakak-kakak dia. Saya terangkan kemestian, kewajipan dan sebagainya. Start dari tahun berkenaan kan, kakak-kakak dia kata apa?
Diorang berebut nak bayarkan zakat, nak tengok apa benda ada, tak ada sebagainya. Pasal dia tak tahu. Banyak orang tak tahu benda ni. Dia wajib, bukannya sunat. Untuk seorang lelaki tanggung adik-beradik dia yang miskin. Untuk dia tanggung mak bapak dia miskin, anak saudara dia miskin sebagainya. Wajib, bukan sunat. Wajib. Kalau dia berkemampuan, jadi wajib. Adik-beradik, anak saudara, pak saudara, orang yang waris situ. Semua orang tadi akan menjadi wajib ditanggung, bukan sunat. Yang keluarga dia wajib tanggung dah. Anak dia, isteri dia, confirm dia kena. Tapi yang lain tadi, adik-beradik dia, anak saudara dia dan kembang, expand benda tadi, dia wajib tanggung. Kalau dia berkemampuan, wajib tanggung semua. Kalau tak mampu, tak timbul tajuk lah. Timbul cerita tu. Jadi pasal masalah mampu. Yelah, nak fikir mampu tu mampu apa? Kan Astro boleh bayar. Yelah, pergi melancong 30,000 habis, tak ada masalah. Kan, zaman-zaman sebut-sebut kan, kena nanti. Okey, jadi secara asasnya memang kita kata benda tu kalau orang tu nakkan syurga Allah Taala, tumpu dahulu dengan benda tersebut. Fikir dahulu itu. Ni sibuk menggelupur pergi tempat-tempat lain. Tak pergi kutub utara lagi. Kan buat apa? Kan habiskan duit kat situ. Kan, jadi tumpu pada benda yang Allah Taala berikan peluang pada kita. Wa btaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Tuntutlah, cari dah, dapatkanlah pada apa Tuhan beri pada kamu untuk dapatkan apa? Darul akhirah. Dapatkan darul akhirah dulu. Ni sibuk darul dunia tak ada ni kan. Menyampah orang. Apa benda? Baik. Jadi sodak mahar nisa amsal. Okey, nisa uha amsaluha min nisa. Okey, dak apa di tengok bawah tadi kata apa seumpama dengan isteri-isteri dia berkenaan wanita, ai mahrun kamil, mahar kamil. Walau kana mafruḍa, kalau dia kata dia fardu kan, dia sebut berapa yang kena bayar, maka bayarlah. Ai musamma lakana huwal wajib, dia wajib. Kalau tidak digunakan ikut berapa yang biasa diterima oleh isteri-isteri dia ataupun wanita pada zaman berkenaan. Waqsun naqsun, mana kurang. Syatata zulmun, mana jangan kurang jangan lebih. Maksud dia Ibn Mas'ud kata, fa fariha biha, lalu bergembiralah dengannya itu Ibn Mas'ud, ai bihadhil fatwa, dengan fatwa yang dikeluarkan, allati akhbarahu biha, yang diberitahu kepadanya dengan fatwa tadi, li'annahu wafaqaha bi fatwa, kerana dia telah menepati dengan fatwa dia, dengan fatwa apa? Fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa hadha unwanu taufiqi ilahi, dan inilah tanda ketepatan daripada Allah Taala. Itu yang bila kita doa untuk orang, kita minta taufik. Bila para ulama dia biasa dia waffaqakallah, SWT taufikkan kau lima yuhibbu wa yardah, kepada apa yang dia suka dan dia redai. Dia actually hidayah lain. Hidayah ni satu benda yang berlainan. Taufik dengan hidayah beza. Saya terangkan dulu. Kan, taufik hidayah ni panduan. Allah Taala berikan kita jalan, berikan kita apa masa, waktu, orang yang berdialog dengan kita. Tapi kita tak mungkin tak ditempatkan dengan masa. Contoh macam kita rasa nak belajar, tak ada orang tempat nak belajar. Kan, kita lahir pada zaman mana? Zaman agogo. Contoh lahir zaman mana? Zaman hippies. Kau orang Melayu kita pakai bell bottom. Zaman tu mana ada? Kau ustazah balik Mesir pun buka tudung. Kan? Okey, maksud dia kita lahir zaman sekarang, maksud dia Allah Taala taufikkan kita untuk dapat ini, dapat itu. Zaman sekarang mana tudung bukanlah benda yang pelik. Kalau patah balik dulu, dalam 20 tahun lepas je, pakai tudung. Pakai tudung. Tudung labu, dia kata. Itu masalah lah. So maksud dia kita ditaufikkan, ditempatkan masa, waktu, siapa kita jumpa, siapa tolong kita, siapa cakap kita, semua tu panggil taufik. Itu panggil taufik. Macam tu ya, bila Ibn Mas'ud dia kata apa? Dia fatwa tadi tepat dengan apa yang Nabi nak. So dia gembira dengan sebab itu. Okey, faham Okey, wa amma thubutuhu bid-dukhul. Adapun sabitnya untuk wanita berkenaan dapat semua mahar tadi. Dengan dengan persetubuhan yang berlaku, fadalla alaihi qauluhu ta'ala, maka ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum dari antamasur, kamu sentuh mereka, wa qad faradtum lahunna fariidhah, dan kamu telah tetapkan untuk mereka satu ketetapan, mana satu jumlah khas kamu nak bayar, fa nisfu ma faradtum, maka separuh, dia akan dapat separuh daripada apa yang kamu telah tetapkan. Maksudnya kalau kamu cerai sebelum sentuh, maksudnya kalau dah sentuh habislah, dah kena bagi semualah. Okey, faqad dallat ala annahu idza hasalat talaq ba'dal masi la yasqutu syai'un minal mahri. Maka sesungguhnya telah menunjukkan ni ayat ni ala annahu, bahawa sungguhnya idza hasalat talaq, bila terhasil perceraian, talak ba'dal masi, setelah penyentuhan. Sentuhan tu maksud dia kita bukan sentuh tangan je. Sentuh tangan. Tadi sentuh tangan, semua dapat. Tak, maksud dia persetubuhan.
La yasqutu syai'un minal mahri, maka tak gugur satu benda pun daripada mahar. Maksudnya kena bayar penuh, full. Itu yang kita kata yang kes yang berkenaan aib tadi. Omar kata wanita tu dapat apa yang mahar diberikan. Sebab dan lelaki tadi kan dah tengok badan dia sebagainya, dah pegang. Tapi atas keluarga dia, wali dia kena bayar balik pada lelaki tersebut. Sebab walaupun aib tu kan, orang dah kita tolak itu kan, tetapi tajuk dia apa? Tajuk dia timbul bahawa benda tu disorokkan daripada lelaki berkenaan oleh keluarga dia. Okey, kalau tak tahu, dan kita kata dia akan balik pada hukum asal lah. Mana benda tu tak tahu, tak ada siapa tahu pun aib tadi. Contoh macam keaiban dalam dalam kemaluan wanita berkenaan, mana siapa tahu? Kan doktor tak pernah buat physical check dan sebagainya, maka automatik ketika itu dapat hukumnya ini. Hukum yang asal ni. Mana hukum bahawa wanita tadi tak ada timbul sebarang apa penipuan apa tentang kecacatan dia, maka automatik dia dapat penuh juga. Lelaki tu cerai lah, tapi dia dapat mahar penuh. Faham kan? Kalau tidak ada siapa yang menyorokkan benda berkenaan. Tengok dah telinga hilang sebelah, takkan mak bapak dia tak tahu. Dia tengok hilang tak ada telinga sebelah. Kan? Mana kan? Mesti mak bapak dia tahu kan? Takkan kat rumah tak tahu. Saya tak tahu pun anak saya tak ada telinga sebelah. Kata logik lah kan? Mana kecacatan yang nyata. Yang gila weng tadi. Memang takkan tak tahu anak gila. Seriously, siapa tak tahu anak dia gila? Memanglah mak bapak tahu anak dia gila. Siapa mak bapak yang tak kenal anak gila? Mesti saya panggil saya. Tanya, mesti ada kenal anak dia kejap. Kan, kejap jerit. Mesti ada dengar anak jerit. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kan? Kalau badan sakit alergi. Alergi tu bukan alergi, bukan penyakit macam tu kak. Dia bukan kecacatan. Alergi ni kadang-kadang lelaki tu pun ada. Kan? Kan dia actually gila babi tu tak juga kak. Akak yang salah faham. Dia sebut gila tadi, gila betul. Gila macam dia orang itu dia diam seorang. Gila yang tu. Dalam masa dia diam, tak tahu siapa. Yang lelaki ni angkat nikah, ingatkan bini dia elok. Tiba-tiba malam pertama bini panjat gunung, panjat atas rumah bumbung. Kenapa? Gila. Masalah lah gila itu. Yang sawan tadi tu memang kena bagi tahu juga. Memang kita kata kecacatan dia kena bagi tahulah. Kan payah juga lelaki tadi kan. Tengah-tengah tolong masak, tiba-tiba bini hilang. Tengok rupanya bawa ni, tengah-tengah apa sawan bawah meja. Problem lah. Kan? Tak boleh lah macam tu, kena bagi tahu. Kalau anda kata ada sawan, bagi tahu. Pasal ada setengah-setengah orang ni sawan, dia boleh baik. Dia pakai from time to time dia kena baik kemudian. Bukan orang tu ada semua sawan yang kekal. Ada orang sawan kekal, ada orang sawan dia datang pergi. Ada tu yang hilang, lepas dia dewasa dia hilang. Mungkin saraf dia dulu tak develop betul. Saraf dia tak cucuk habis kan. Lepas dia membesar cucuk habis baru dia elok. Mana tahu. Kan kalau lelaki sanggup sabar, nanti kita akan bincang berkenaan adab. Berkenaan dengan kalau seorang suami tu dia tak suka isteri dia, sebaik-baiknya apa dipegang juga. Dia tak digalakkan dia terus cerai. Nanti kita akan bincangkan. Itu ada perkara sunnah dalam arahan Allah Taala. Baik. Mana tadi? Okey. Jadi dia kata apa? Okey. Wa qala Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan. Ini kita baca hari tu. Mana-mana lelaki yang kahwin dengan seorang wanita, betul, famassaha falaha sadaquha kamilan. Lelaki tersentuh perempuan berkenaan, maksud dia buat persetubuhan dengan perempuan berkenaan, maka untuk wanita berkenaan mahar dia secara kamil, dapat semua sekali. Tapi ke atas keluarga dia, wali dia, ghurmun. Ada tanggungan ke atas apa? Ke atas suami tadi, kena bayar balik. Kalau dia kata ada aib yang tersorok atau tersembunyi. Jelas? Okey. Apa benda? Apa pasal ada perbincangan lain? Macam mana? Mana-mana macam mana? Tak boleh. Itu sebab kenapa dalam perkara ni mahkamah masuk campur. Itu kita ni mahkamah kita ni, mahkamah syariah di Malaysia ni dia kurang power. Dah kurang power. Tak, ini betul kan, kena faham bahawa legislatif dia orang tak luas. Macam contoh macam bila suami tak nak bayar nafkah. Kalau anda kata dalam mahkamah biasa, mahkamah sivil, polis datang tak cari. Mahkamah syariah dia tak ada polis, tak ada kuasa. Macam biarlah keluarga orang punya kisah, kita sibuk buat apa? Salah. Sepatutnya penguasaan tu penting. Ini yang jadi kes kalau dia kata suami tak bayar nafkah tadi kan. Boleh potong gaji patutnya. Sepatutnya buat potong gaji tadi. Kalau dia kerja kerajaan dan sebagainya, ada arahan mahkamah potong gaji dia. Sepatutnya, ataupun dengan ustaz potong gaji dia. Tak boleh pula. Bank kita hutang boleh rampas harta dan sebagainya, pasal ini tak boleh. Sama je. Pakai hak manusia dengan hak bank. Asal hak bank besar? Sebank besar. Kan? Bank dengan manusia sama je. Mana maksud dia, apa hak seorang isteri tadi tetap berjalan. Sepatutnya ada timbul tajuk untuk pelaksanaan. Problem ni sekarang ni kita kata ni nak tahu siapa. Tak salahkan orang, tetapi mungkin kejahilan melanda sampai tak reti-reti sampai sekarang.
Actually benda ni tugas Menteri Agama bukan tugas apa ni, mufti. Mufti tak kawal benda ni. Mufti keluar fatwa je. Menteri Agama wajib laksanakan benda ni untuk tangkap orang dan sebagainya. Orang tak bayar nafkah anak-anak. Ni tu yang jadi kes apa? Suami lari, duduk Penang, tinggalkan bini pergi KL. Nafkah anak tak ada. Yang bini tu pun sibuklah jual kuih. Anak pun jual kuih, nasi lemak, bini kerja kontrak masuk drama swasta. Jadi yang suami duduk kat KL, kahwin baru. Lepas tu tinggalkan bini. Seorang dia minta nafkah anak macam mana? Gila ke? Mana boleh macam tu dalam Islam? Tak dibenarkan Islam macam tu. Bahkan sepatutnya dia ambil anak dia tadi, dia bela. Lepas 7 tahun dan sebagainya, anak hadanah untuk seorang wanita bagi anak dia bawah 7 tahun. Itu pun kalau dia tak berkahwin. Kalau dia berkahwin saja, automatik kena pulang pada suami dia balik. Mana dia kena ambil anak berkenaan. Tu anak dia. Perempuan tu kata, aku tak nak jaga anak ni, aku nak kahwin baru pula. Itulah hak dia. Dia bukan terikat dengan budak tadi. Tapi perempuan dia masalah sikit, dia ada sentimen kuat. Kalau ikutkan sebenar, dia tak payah. Anak tadi biar lelaki tu jaga. Bukan dia yang kena jaga anak berkenaan. Bahkan ketika mana dia jaga anak berkenaan, segala tanggungan makan, minum dia, suami tu kena bayar. Oh, jatuh. Okey. Faham tak? Kena bayar, wajib bayar. Tak bayar, mahkamah boleh keluarkan arahan untuk rampas harta dia. Tapi kita sekarang ni macam mahkamah syariah sikit kurang taring. Taring tak ada. Okey, lain kali kalau ada anak, ada cucu pandai, bijak bistari, hantar belajar agama. Jangan hantar jadi doktor. Pasal bila letak orang yang kurang pandai jaga agama, ni jadi dia. Faham? Orang yang DEFG, grade DEFG, tak boleh belajar akademik, hantar sekolah agama. Hasil dia itu dia. Jangan salahkan siapa salahkan diri anda masing-masing. Okey, kalau dia kata anak pandai, hantar sekolah agama, suruh belajar agama. Jaga agama ni. Agama ni jaga dengan orang bijak. Bukan dia jaga dengan orang yang DEF. Grade DEF baru nak jaga. Mana boleh? Bahasa Arab payah. Siapa belajar bahasa Arab dah ada selesai? Tak pernah selesai. Hum. Sampai sekarang tak habis belajar. Kan? Itu kita kata sepatutnya orang tu dia kena faham bahawa sebenarnya mana menjaga agama ni mesti orang bijak. Imam Syafi'i rahimahullah bijak. Imam Ahmad 2 juta hadis dalam kepala dia. 2 juta hadis dalam kepala dia. 2 juta dengan sanad dan sebagainya. Kita kata macam Imam Bukhari kan. Dia datang pergi ke Baghdad. Bila orang test dia, bagi 10 hadis, seorang 10 hadis. Semua hadis tadi kan diterbalikkan. Bukan ni, diterbalikkan sanad. Mana yang sanad yang ini nombor 1 pada orang yang punya nombor 3. Yang ini nombor 3 pada orang yang nombor 5. Dia berikan pada 100 hadis. Orang tanya hadis kan, hadasana. Kau tahu tak? Semua yang Bukhari kata tak tahu. Bila kata tak tahu, orang kata baguslah. Betul lah dia tahu bahawa kita tipu dia. Kita tengah trik dia. Tiba-tiba Imam Bukhari kata, betul aku tak tahu semua hadis tu, tapi engkau punya nombor 3 pada dia punya nombor 5. Dia betulkan balik. Betulkan balik setiap tadi 10 hadis tadi diterbalikkan, dia betulkan balik. Genius. Orang-orang macam tu jaga agama. Ini kita bagi yang DEF. Lepas tu kenapa masalah sangat nak urusan. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri masing-masing. Okey. Baik. Okey, naik balik. Mama. Dia kalau tengok saya dia lari. Dia macam tu. Baik. Okey, habis Jadi berkenaan mahar ada soalan? Mahar. Tak ada Kalau berlaku perceraian kan, suami tu dia tak mau tanggung semua. Dia tak mau makan, dia tak mau anak, dia tak mau tanggung segala macam. Tembak je lah. Pasal kalau misalnya perempuan semua agree tu dia tak boleh kata cerai. Oh tak, actually tu kenapa wanita tadi dia hak lain. Mahkamah bukan macam tu cara dia. Wanita tadi dia boleh minta cerai dengan sebab-sebab yang munasabah. Contoh macam kalau suami tak nak ceraikan, mahkamah boleh ceraikan. Kena faham, kuasa cerai ni 2 tau. Mana ada pada suami tadi dengan taklik dia atau lafaz dia, ataupun dengan mahkamah punya fasakh. Fasakh mana mahkamah yang putuskan. Pasal apa? Bila orang tak nak ceraikan bini dia, mahkamah boleh masuk campur. Itu sebab kenapa cek lawyer. Cek lawyer. Pasal mahkamah Malaysia dia pelik sikit. Dia kalau lawyer tak ada, dia diam, dia macam biarkan macam tu. Saya tahu, tak ada saya jumpa orang 2 bulan je settle. Dia pakai lawyer. Tak ada, lawyer tu malas panggil. Dia pasal dia nak minta cerai tadi, dia kena, kalau wanita minta cerai, dia mesti kena ada kenapa. Itu tajuk dia, kenapa. Kalau lelaki nak ceraikan bini, tak payah sebut alasan. Saya terangkan hari tu berkali-kali, saya kata
Kalau suami ceraikan isteri, dia tak dimintakan sebagai alasan supaya apa? Supaya kadang-kadang mungkin lelaki tadi dengan wanita tu tak sesuai. Tapi wanita tadi sesuai untuk orang lain. Contohnya, kenapa ceraikan bini kau? Mulut dia bising. Sekarang sebut mulut bising, awal dia guna lari. Kan? Tapi ada orang mungkin suka. Dia kata macam kecau burung bini dia bercakap. Kan? Seronoknya bising. Kan? Kan? Macam bunyi macam bird chirping kau. Dia seronok. Ada macam tu. Bini dia bising dia gelak. Hidup lagi. Tak ada, dia macam ada orang macam tu. So mungkin dengan orang suami pertama tak patut, suami kedua okey. Apa yang suami sempat tak tahan, mungkin suami kedua bagus. Dengan sebab itu kita kata kenapa dalam Islam pasal wanita ni perlukan penjagaan macam tu. Dia tak macam lelaki. Sebab kenapa ada pink coach, ada kan diasingkan wanita. Pasal wanita tak boleh bersesak dengan lelaki. Betul lah masuk dalam apa Puteri UMNO ke dan sebagainya, dia ada macam saya mampu semua sekali. Dia tengih dia orang nangis. Kan? Jangan pasal kan kena sergam nangis kan. Jadi pasal lelaki ni dia lain. Lelaki dia memang untuk menanggung. Perempuan ni ditanggung. Jadi dengan sebab itu kita kata kenapa kemuliaan wanita tadi akan dijaga dengan adanya orang menjaga dia. Jadi dengan sebab itu bila suami nak cerai isteri dia tak diminta dalam Islam sebarang sebab cerai. Mungkin ada keaiban, lelaki tu boleh diamkan tak cakap apa. Tapi bila wanita minta cerai mesti bagi tahu sebab nak selamatkan wanita lain yang kena benda sama. Kalau lelaki dia pukul bini, so perempuan tu kata Tuan Hakim saya tak nak suami saya pukul bini. Betul tak? Nabi SAW tahu kes yang macam Abu Jahmin kan, bila Fatimah binti Qais dia dipinang oleh dua orang lelaki. Kan seorang lelaki pinang dia Abu Jahmin, seorang lagi Muawiyah bin Abu Sufyan. Kan Nabi kata amma Abu Jahmin falam yadha asan an atiqih. Abu Jahmin ni tak pernah turunkan tongkat daripada tengkuk dia. Pantang-pantang nak pukul bini je. Okey, yang seorang lagi pula tak ada harta. Nabi lafazkan yang tak ada pukul bini tadi, Nabi tengok dalam rumah ke? Intai tak. Macam mana keluar? Itu cerita dia. Pasal bila orang beritahu macam tu, jadi Nabi bagi tahu dah ini suka pukul bini. Sebab dah tahu ini trend dia. Bila orang lain nak kahwin tak? Tu Nabi tahu. Kalau tak takkan Nabi tahu. Siapa yang pergi intai? Macam saya macam ni kan, nampak muka macam ni. Adakah dekat rumah saya garang? Di mana saya ada sekarang? Tak tahu kan? Mana tahu? Tak mungkin rumah tu macam baik je. Kat sini je nampak macam garang. Atau terbaliknya ada orang tu muka baik kat luar macam malaikat. Sampai kat rumah, "Woi, mana ayah aku?" Oh gitu. Ada. Serius. Tak serius. Memang betul. Ini benda betul. Percayalah cakap saya. Apa saya cakap ni benar. Memang berlaku dalam masyarakat kita. Bila suami tu kat luar rumah memang macam malaikat. Cakap tu semua. Balik rumah tu dia kata, kau ni kesal ke sebagainya. Dia cakap macam tu dengan bini dia. Ada. Percayalah cakap saya. Jadi bila isteri tu adukan perangai suami tadi pada mahkamah, lafaz ta'liq tu disebut. Kalau dia menyakiti saya dan sebagainya, saya menyakiti dia dan sekian, benda tu ada syarat dia. Problem dia memang macam saya kata ulang balik, jabatan agama Islam. Macam tadi kan kita kata macam kes yang ada orang tu 6 tahun tinggal. Ada suami, ada akak tu 5 tahun tinggal, 3 tahun tinggal, ditinggal oleh suami dia. Lepas tu bila pergi jabatan agama Islam nak buat aduan, tahu orang tu kata apa? Yang kawan saya marah tu dekat Pahang. Udahlah kak, akak dah tua, malu kalau cerai. Apa? Ayat tu keluar kenapa? Instruction not wording. Dia dah hak. Tu kawan saya turun bawah tu, dia tengok benda tu, dia naik atas, dia jumpa dengan mufti. Dia kata, kan, dia memang qadi, ketua qadi daerah kan. Dia kata, entah ajar dalam kelas macam ni, entah tengok kaki tangan entah buat apa dekat bawah. Dia sound macam tu, direct dia sound. Pasal makcik tu ada hak, gila apa. Ni manusia tak faham kan, terlampau. Itu tajuk dia. Pasal kadang-kadang bukan apa. Lepas apa? Lepas tangan malah buat kerja. Ya, satu. Yang kedua, dia tak tahu itu tanggungjawab. Pasal kita sebenarnya menolong, bantu orang yang dizalimi itu besar, kan? Pasal kita kena bimbang dakwatul mazlum, doa orang yang zalimi. Kadang kata orang yang dizalimi ni doa, Allah Ta'ala turunkan bala. Semua kena tau. Jangan main. Sebab kenapa bila apa Nabi hantar Muaz bin Jabal, kan Nabi hantar dia, Nabi kau sekian, hujung tu Nabi kata wattaqu da'watal mazlum, bimbanglah kau doa yang dizalimi. Orang dizalimi kalau dia kafir sekalipun, kerana tidak ada di antara dengan Allah Ta'ala sebarang hijab. Tak ada hijab di antara dengan Allah Ta'ala. So bahaya kalau dia kata perempuan orang tu doa, kan kita sekarang ni tak tolong dia, gila kan? Kita memegang jawatan sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan benda tadi. Wajib uruskan. Tu masalah tu saya kata tadi. Batas balik pada tajuk pakai cara tengok Islam, ambil daripada orang yang bijak, yang takut Tuhan lain kali. Kan? Itu sebab kenapa tajuk ni timbul. Kadang-kadang orang tu pasal diorang makan harta zakat tau. Amil-amil yang kerja dekat tu, duit zakat tu yang digunakan sebagai gaji diorang. Tapi orang buat kerja macam tu, Allah Ta'ala akan soal di akhirat nanti. Yalah, yang orang tu kan tu bersabarlah. Tapi asas dia memang tak boleh. Mana masalah kelewatan tuntutan dan sebagainya, memang wanita ni disuruh dalam Islam kalau nak minta cerai bagi tahu kenapa.
Supaya apa? Supaya benda berkenaan. Dan satu lagi yang khulu'. Yang khulu' ni pula atau bersalah. Dan kes tadi bila lelaki minta syarat tak nak tanggung anak dan sebagainya, itu tak ada dalam Islam. Mana ada dalam Islam dia tak nak tanggung anak dia? Gila apa? Bos saya ceraikan awak. Mak tak halal. Mana balang tu memang tanggungan anak tadi balik pada dia. Tak boleh dikata tidak. Maka tak boleh dikata. Bahkan yang free sebenarnya perempuan tu, yang bebas. Dia terikat dengan anak-anak tadi. Dia pula letak syarat. Kalau tak ni saya tak tanda tangan. Gila apa? Mana boleh? Bukan tak cukup duit. Dia memang kena benda tu. Kan? Itu tak ada masalah lain. Apa tu lepas perempuan berkenaan? Siapa ajar? Dalam Islam bukan perempuan menanggung lelaki, lelaki menanggung perempuan. Ini masalah dia pasal tak belajar, dia ingatkan benda tu mudah. Tak boleh. Memang syarat diletakkan tadi syarat yang tak betul. Contoh macam, saya akan jual barang pada awak, tapi awak kena bumping 100 kali. Mana ada dan tu? Macam tu tak masalah ni. Kita kata saya jual barang pada awak, tapi awak jangan jual pada orang lain. Mana boleh syarat macam tu? Salah lah. Macam tu masalah tadi, saya boleh ceraikan awak, tapi awak kena tanggung semua anak. Apa pasal? Siapa ajar? Mana boleh? Mana Islam itu tak ada, bukan betulkan syarat. Bahkan wanita tadi boleh keluarkan hujah bahawa lelaki tak bayar nafkah pada dia. Tak bayar nafkah langsung pada dia. Ada nafkah zahir atau batin, maka benda tu boleh jatuhkan. Pasal benda tu dah didatangkan dalam taklik. Kalau sekiranya saya atau waris saya tidak membayar kepada isteri saya nafkah selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau kan benda tu dah singkan, lalu dia buat aduan dan benda tu sabit saja betul berlaku, memang tak bayar, jatuh talak. Automatik dia talak. Bini tu bayar saja RM10, RM1 jatuh talak. Automatik dengan lafaz tadi. Ini bukan gurau tau, benda betul. Tapi benda orang tak faham. Itulah masalah dia. Pergi kursus nikah 3 hari, balik-balik happy, naik motor sama-sama. UI kan, UNI kan. Itu masalah dia. Lepas tu bila balik-balik macam happy-happy, kita dah belajar nikah macam mana. Lepas tu lepas nikah tak tahu tanggungjawab. Itu masalah dia. Pasal kadang-kadang masyarakat kita ni mindset tadi yang salah. Belajar. Ni ilmu, benda simple je. Tapi masalahnya kita terlampau ambil mudah sampai tak tahu kita punya tanggungjawab. Tak ada soal nanti nak jawab apa. Kan? Kalau kita kata kita ada sikit-sikit lah, banyak-banyak lah. Tapi namun begitu untuk tinggalkan bahawa benda tu isteri kena tanggung. No such thing in Islam. Tak ada dalam Islam sebarang tu. Bahkan dalam biasa berlaku, wanita tu yang nak sangat ambil anak tadi. Bukan suami tu berebut nak ambil anak tadi. Jadi dia tak lantaklah you ambil lah anak, I tak kisah. Tu cari bini baru. Ini tak senonoh panggil, kan? Islam tak ada macam tu. Bahkan tanggungan selama mana isteri terjaga anak berkenaan sebelum cukup balik, maka segala tanggungan hidup anak tadi dan isteri yang jaga anak berkenaan kena dibayar. Sekolah dan sebagainya semua sekali. Banyak orang tak faham benda ni, dia ambil mudah, kan? Dia joli pula lepas tu. Anak-anak tu biar tinggal. Tak boleh, dia kena dia tanggung, bukan orang lain tanggung. Bukan orang lain yang akan menanggung anak berkenaan. Kalau bukan dia, waris dia macam atuk bapak dia dan sebagainya, keluarga dia sendiri yang akan menanggung budak tadi. Baik. Okey, jadi masalah mahar ni tak ada masalah Faham Okey. Tajuk baru. Walimah. Fasal. Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Dan walimah membuat upacara perkahwinan, upacara jamuan di atas perkahwinan adalah mustahabbah, adalah digalakkan. Kenapa digalakkan? Tengok nanti ke bawah nombor 1. Bawah. Kenapa? Okey. Rawal Bukhari. Telah meriwayatkan Bukhari hadis nombor 4860. Wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 1427. An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Aufin athara sufratin. Bahawa Nabi SAW melihat pada Abdurrahman bin Auf kesan kuning-kuning. So pewarna baju. Pewarna baju. Okey, sufrah. Faqala, Nabi kata, "Ma hadha? Apa ni?" Dan satu riwayat dia kata mahyam. Kenapa? Kan apa jadi mahyam ma hadha? Apa ni? Qala tazawwajtu imra'atan. Berkata Umar bin Auf, aku telah kahwin dengan seorang wanita ala wazni nuwati min dhahab, di atas dengan bayaran seberat biji tamar daripada emas besar biji tamar. Okey. Faqala, Nabi berkata, barakallahu laka. Nabi kata, Allah Taala berkati kepada engkau. Aulin walau bisyah, buatlah
walimah, mana upacara ni walimah, sekalipun dengan apa? Dengan seekor kambing. Athara sufrah, kesan kuning-kuning tu, itu sabrun ala thawbihi. Dia pewarna pada baju dia. Nawah itu nawah tamri, biji tamar. Aulim, mana buatlah walimah, ai minal walimati wa hiya sun'u ta'amin wa da'watin nas ilaih. Itu memasak makanan dan mengajak orang ramai kepada makanan berkenaan. Wa tutlaqu fil ghalibi ala ma kana lil ursi, dan dilafazkan kepada kebiasaannya untuk apa yang terjadi dalam perkahwinan. Mana walimah ni actually normally panggil buat makan dan juga panggil orang makan. Itu walimah originally, tetapi dah sering dipakai untuk apa? Khusus bagi perkahwinan sahaja. Okey, wal ijabatu, dan dikata dan ijabah menyahut ajakan orang kepada ilaiha, kepada perkahwinan ni, wajibun, adalah wajib. Kenapa? Rawal Bukhari hadis nombor 4878. Wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 1429. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, bila dipanggil seseorang kamu kepada walimah, maka datanglah kepadanya. Come to it, mana jangan tak datang. Wa fi riwayatin inda Muslim, dan riwayat di sisi Muslim nombor 1421, wa man lam yujibil da'wata, dan siapa yang tak menyahut atau tak menyahut seruan ataupun panggilan ajakan orang berkenaan, faqad asallahu wa rasulah, maka telah ingkar Allah dan Rasulnya. Ini di antara kewajipan Muslim kata Muslim. So jadi memang kita kata kena orang berkenaan hadir pada majlis kahwin tadi, kecuali dia ada benda lain yang tak boleh menyebabkan dia datang. Zaman kita sekarang ni, zaman dulu kan kita kata dalam satu kampung tu datanglah. Kalau satu kampung tak datang tu masalah. Kalau dia kata yang luar kampung tu kita bagi alasan, kata jam ke, tak ada sekian, ada kelas, bla bla bla, okey, itu ampun, maaf dipintalah. Tetapi untuk bagi alasan tak pergi langsung kerana malas, tengok TV cerita Hindustan hari Sabtu, ataupun cerita Tamil pukul 2 sampai pukul 5 hari Ahad. Wah, ustaz dah tahu. Saya bagi tahu je. Okey. Jadi benda tak boleh lah. Jangan bermalas-malasan daripada menziarah-ziarahi. Okey? Tak boleh kita buat yang tu. Mana wajib sahut illa min udhrin, kecuali dengan apa? Dengan alasan yang munasabah, uzur, ada keuzuran. Okey? Tengok negara kedua. Kan yujad munkarun la yastati'u taghyiruhu, sebagai contoh, ada kemungkaran dalam perkahwinan tadi yang tak boleh diubah. Contoh macam joget lambak. Joget lambak ada lagi tak? Ada sebenarnya. Pergi tengok tempat kat mana pergi. Apa pasal pula dekat sini, kat Malaysia, kat Selangor pun ada. Bagi turun kat Pahit Jaharas sebagainya ada, okey. Dekat Kota Damansara menjadi kes sekali. Dia buat kat flat yang PPR tu. Kecoh orang masjid. Kan, nak sekat. Bayangkan boyan nak buat tu. Boleh ke? Memang dia buat lagi sampai sekarang. Dia seronok, tak tahu. Di sini cerita dia. Siap pentas. Ilah. Di sini cerita dia. Dia nak panggil budak-budak muda datang tolong. Cara tarikan dia pergi upah budak-budak perempuan pergi menari. Gila apa? Kan kalau tak ada pergi lain upah tu dia bayar budak lelaki kan bagus. Dia umpan dengan perempuan. Tactical, serius. Tak senonoh. Tapi macam itulah. Okey. Wa min zalika ma yusul an. Ini yang dikatakan oleh Mustafa Dibura. Kita dan di antara itu apa yang berlaku sekarang. Fi hafalatil uqud wa zafaf, pada upacara-upacara atau kerajaan-kerajaan, akad-akad nikah dan juga perkahwinan. Min iltiqatis suwar, dia ada apa? Dengan takat gambar. Kan? Wal darbil ma'azif, dan juga apa memainkan alat-alat muzik. Macam kugiran sebagainya lah. Oh, Arab dahsyat lagi. Arab lagi dahsyat. Tapi kena beza. Orang Arab kadang-kadang dia bergendang ni dibenarkan untuk wanita. Dalam dewan dia sendiri. Dengar macam bunyi. Lulu kan. Dia bunyi kan, bunyi macam kan. Benda tu dalam tempat dia je. Kita nampak perempuan tu rupa macam mana. Ada seorang akak tu, dia orang kedutaan Malaysia, dia kata dia pergilah. Orang tu ajak. Dia kata dahsyat gila, dia kata kan. Kejut tengok baju diorang, dia kata. Baju tu dijual kan, kena perasan tak baju-baju yang tunjuk dada, tunjuk ketiak dan sebagainya kan. Tapi dia tak pakai dekat luar. Dia pakai dalam majlis-majlis tadi. Kan? Kata lain tutup lah. Masuk dalam majlis tadi dia sungguh-sungguh. Tapi kisah dia dalam majlis berkenaan, dewan bertutup. Tak ada siapa tengok. Sedorang je lah, perempuan je.
menarilah, berlompatlah, apa benda dia buat gimnastik kita tak tahu, tapi cerita dia orang happy-happy dalam tu. Untuk wanita benda tu dia dibenarkan. Untuk lelaki menari dan juga berjoget ni, ini bukan kejantanan. Aib. Lelaki tak ni. Tak banyak alat muzik bukan lelaki. Not man enough. Tahu. Lelaki ni lawan pedang. Kan pukul orang sebagainya, itu dia cerita dia. Itu ibu jantan. Ini kalau ikut dalam zaman sekarang punya, kalau para sahabat Nabi SAW tengok, dia kata, tak layak jadi menantu dia tu. Kan penakut. Ada menangis semua. Nyijir mata. Winter Sonata kan. Orang perempuan sekarang suka lelaki menangis. Tak tahu kenapa. Tak faham betul aku. Macam benda dia. Nah, itulah. Okey, baik. Kita ambil kat sini kat dalam buku ni. Pasal yang kat sana tadi sikit sangat. Okey, Al-Mas'alatul Khamisah, masalah kelima. Buku tu dah habis dah. Dia pendek je sebut. Kita terang banyak sikit. Al-Mas'alatul Khamisah ialah nikah. Masalah kelima, pengisytiharan nikah. Yusannu i'lanun nikah, disunatkan untuk pengiklanan atau pengisytiharan nikah, wa izharuhu, dan penzahirannya, wa isya'atihi, dan juga penyiarannya, wa darbi alaihi biduf, dan dipukul untuknya gendang. Okey, tapi kena ingat untuk perempuan je. Liqaulihi sallallahu, dan sabda bagi Rasulullah, faslu ma bainal halal wal haram wal halal as-saut wa duf fi nikah. Fasal maknanya pemisah di antara apa yang haram dengan yang halal daripada perkahwinan ni, perhubungan antara lelaki wanita ni, adalah suara dan juga gendang pada pernikahan. Mana dengan pernikahan tu ni kita tahulah itu dengan halal. Yang diam-diam tak tahu hilang ke mana itu yang haram. Kan? Mana pergi tak tahu ni. Okey, jadi yang halal itu dengan cara pengisytiharan lah. Nabi kata, wa yakunu darbu bidufil nisa dunar rijal, dan berlakunya memukul gendang tadi untuk wanita bukannya lelaki. Okey? Syarat dengan syarat mereka bergendang tadi, alla yashabu dzalika fuhsyun fil qaul. Okey, bahawa tidak mengiringi bergendang-gendang tadi dengan kata-kata yang lucah dan sebagainya. Kata-kata elok kan. Sebut ini ke sebut itu ke kan. Tak boleh. Au ma yukhalifu syar'i, ataupun apa yang menyalahi syarak. Apa-apalah bentuk apa katakan lelaki tu lebih baik daripada nabi ke, ataupun sekianlah dia dengan tak boleh. Okey. Dulu yang dia apa? Dalam lagu yang diorang menyanyi dulu, Akim Fantasia, siapa nyanyi tu? Budak tu dia nyanyi apa? Habibillah Nurul Ain. Actually the wording actually tak boleh pakai, pasal dia kata antil bidayah wa antil nihayah. Habibi Nurul Ain tu bukan balik kepada Allah Ta'ala, ya, kepada Nabi pun, pada perempuan. Antil bidayah wa antil, bukan anta, antil bidayah wa antil nihayah. Orang pun seronoknya mahu nyanyi, ya Allah. Tahu tak wording salah? Tak ada siapa tahu pun. Semua tengok gila-gila kepala je. Kan salah. Actually wording tu tak boleh. Pasal dia kata wanita tu engkau lah permulaan, engkau lah pengakhiran. Seriously? Mana boleh? Sayang isteri, sayang suami, tapi limit dia yang mengatasi Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Okey? Adalah pula. Okey. Masalah ke-6. Al-walimatu fin nikah, walimah dalam pernikahan. Al-walimatu, walimah tu adalah ta'amul ursi, makanan hari perkahwinan, yud'a ilaihin nas, yang diajak kepadanya orang ramai, wajmi'una, dan mereka berhimpun, itu untuk benda berkenaan. Wa yusannu amalu walimatu lin nikah, dan disunatkan untuk membuat membuat makanan bagi pernikahan tadi. Li hadis Abdurrahman bin Auf, kerana hadis Abdurrahman bin Auf, annahu tazawwaja imra'atan, bahawa dia telah berkahwin dengan seorang wanita. Faqala lahu Nabi, lalu berkata kepadanya Nabi SAW, aulib walau bisyah, buatlah walimah sekalipun dengan seekor kambing. Okey. Dan wa aulaman Nabi SAW, dan walimah Nabi SAW dalam hadis yang lain ala Zainab radhiyallahu anha, kata Zainab radhiyallahu anha, bi khubzin wa lahmin, dengan roti dan juga daging. Nabi buat upacara makan dengan roti dan daging di atas perkahwinan dia dengan Zainab, Zainab binti Jahsh. Dan wa aulaman Nabi SAW, dan telah membuat walimah Nabi SAW ala ba'd nisaihi, ke atas perkahwinan dengan sebagian isterinya, dengan muddain min syair, dengan dua mud, dua panggil apa? Cupak. Betul lah cupak. Dua cupak daripada tepung barley. So Nabi masak benda tu, dia masak dan dimakan oleh orang ramai. So Nabi buat macam tu, syair Jadi maksud dia, walau sedikit benda, walau seekor kambing, itu benda tu mudah. Ajak makan biskut pun tak apa sebenarnya. Kan kenapa ni biskut beri, ceuk roti? Apa ni perkahwinan kan? Boleh je. Dah boleh je kalau Nabi buat dua ni untuk perkahwinan tadi kan. Tapi normally orang sibuk dengan tajuk masalah panggilan tadi lah.
Kita kata kalau buat kan dah nama Datuk Datin Tan Sri dan sebagainya, takkan buat sikit-sikit nanti orang kata kedekut. Lantak orang cakap apa sebenarnya. Okey, lantak orang cakap apa. Kita bukan bergantung dengan orang punya pujian. Ini nanti kita timbul tajuk. Okey, hukum asal al-mas'alatu sabi'ah, hukmu ijabati da'wati walimatil ursi. Hukum menyahut seruan untuk kenduri perkahwinan ataupun yang pasal walimah ni bukan dalam kita punya culture. Dia kadang buat 3 malam. Ni ada, bawah ni ada. Ada. Ada bawah ni. Ada. Sikit lagi. Sikit. Dia bagusnya. Minggu pun boleh. Mana maka dia telah mengingkari, menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Lah hadis ni. Kau tak pergi. Siapa dipanggil, maka dia tak datang, maka dia telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Mana tanpa sebab lah maksud dia. Ingkar tanpa sebab, dan tak datang tanpa sebab, maka dia telah derhaka. Asal. Sebab dia bersabah tu apa? Kalau jauh katakan ada panggilan. Jauh keletihan, letih tak sampai, kita ada. Nak pergi Allah. Bukan alamak itu lah kita kata. Kalau dia kata kita rasa kita ada kesedapangan, pergilah. Bahkan pergi kita tu malaikat doa kan. Seriously. Kalau nak doa malaikat, kita biasa malaikat nak doakan kita. Lepak depan TV kan tengok Hindustan, malaikat mana doa kita? Kan? Malaikat doakan bila kita pergi buat benda macam ni, mana menziarahi dan sebagainya. So patutnya kita pergilah, kan? Boleh ada kelapangan, tak ada sebarang halangan, kecuali kita ada stres kerja dan sebagainya. So tak apalah kita tinggalkan, itu ada alasan lah. Dia kalau kata malas lah, aku tak suka orang tu, dia tak ada, dalam Islam tak ada macam tu. Tapi normally kita kata yang paling dekat lah, yang paling dekat dengan kita ketika mana berada tu. Kan contoh masa satu kampung kan, orang ajak, pergilah. Yang tak nak pergi kenapa? Tapi kalau satu kampung kan, kadang-kadang dia tak kalau tak jemput, dia tak payah datang. Ada bawah ni. Okey. Baik. Hukum menyahut seruan menyahut ajakan kepada kenduri perkahwinan. Yajibu ala man du'iya li walimati ursin an yujib. Wajib ke atas siapa yang dipanggil diajak kepada kenduri perkahwinan untuk menyahut ataupun menjawab panggilan berkenaan. Li hadis Ibnu Umar, kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, bahawa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Bila dipanggil seorang kamu kepada satu walimah, maka hendaklah dia datang pada walimah berkenaan. Wa hadis Abu Hurairah dan Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu qala, baginda bersabda, man lam yujib bid-da'wah, barang siapa yang tak menyahut ajakan, orang ajak kita datang tu, faqad asallahu wa rasulahu, maka dia telah berderhaka pada Allah dan Rasulnya. Pasal memang kita, Nabi kata hak muslim atau muslim 5. Antaranya adalah selain daripada salam, selain dia sakit kita ziarah, selain dia bersin kita sebut ni, selain daripada dia mati kita iring jenazah dia, antaranya adalah bila dia ajak kita kena datang. Yalah, dengan alasan yang munasabah lah, kita tak dapat datang, kena munasabah lah, bukan kita malas sebagainya. Okey. Syarat-syarat untuk kita menyahut panggilan ataupun ajakan orang kepada walimatul urs. Pertama, antakuna hiyal walimatul ula, hendaklah dia walimah yang pertama. Kalau walimah maksud dia kan tuan cik kata 3 hari kan, the first day yang dia ajak. The first day, kalau dia buat 3 hari, the first day tu yang dikira sebagai kita wajib tu. Fa in aulama fi aktsari min yaumin ustuhibba fi tsani. Kalau dia buat walimah, fa in aulama, kalau orang tu buat walimah fi aktsari min yaumin, pada lebih sehari, more than one day, ustuhibba fi tsani, digalakkan untuk pergi nombor 2. Maksudnya first day, second day. First day wajib, second day is actually sunat. Wa kuriha fi tsalis, dimakruh kepada ketiga. Kenapa? Kenapa? Li hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu qala, baginda bersabda, ta'amu awwal yaumin haqqun. Makanan itu yang dibuat untuk hari pertama tu adalah hak, maksud kena tunaikan datang. Wa ta'amu yaumus tsani sunnatun, dan makanan hari kedua tu adalah sunnah. Wa ta'amu yaumus tsalisi sum'atun, dan ta'am makanan hari ketiga tu untuk sum'ah, nama. Kan? Wa man samma'a, dan barang siapa yang samma'a, buat benda-benda untuk sum'ah, dapat nama depan orang, samma'allahu bihi, Allah Ta'ala akan membuat dengar-dengarkan untuk dia pada akhir ni. Pahala tak ada, kosong. So Allah Ta'ala akan sebut dia benda sekian, tapi nothing, zero. Sum'ah ni tak ada apa-apa.
Bahkan dari akhirat nanti Allah Ta'ala sebut pula dia depan orang ramai, inilah benda orang ni buat bukan kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. So jadi elakkan buat lama sangat. Ya kita macam mana kan orang Melayu kita dah 3 hari. Yang Melayu dia macam ni tak? Kan Melayu hari pertama dia berinai. Hari kedua dia... Kenapa inai tu kena ada kenduri? Tak, yang kita punya tu kan. Hari pertama dia berinai, hari kedua... Hari kedua apa benda dia? Hari ketiga baru walimah. Betul-betul berlangsung. So yang sebab tak, yang berinai tak payahlah berinai. Dia nak buat je. Tapi dia bina tu sikit lah kan. Dan berinai tu boleh buat Khatam Quran ada pula. Baca Quran gagap baca betul Quran. Orang khatam Quran kalau hafal tau. Di tanah Arab, Yaman sebagainya contohnya macam dia buat khatam Quran akan baca wadduha tu kan. Itu lepas dah habis Quran hafal. The last day, the last untuk upacara. Saya pergi anak saudara saya punya upacara khatam Quran tu, dia panggil saya. Lepas tu dia orang buatlah bulatan kan. Kemudian budak tu 2 orang, anak saudara saya dengan anak seorang syekh tu duduk tengah-tengah tu. Dia orang baca sampai habis. Lepas habis baca tu, dia minta saya bagi nasihat. Kemudian ustaz-ustaz dia bagi nasihat. So takwa Allah Ta'ala sebagainya. Itu benda yang dibuat. Datang kita ni duk bersimpul kan. Duk bersimpul. Alhamdulillah ni. Apa hal kan? Baca Quran. Hafal lah. Malu lah. Buat ni kalau orang Arab tahu gelak dia orang. Mana ada orang khatam Quran macam tu? Kita khatam habis baca je tak. Habis baca benda je tak habis baca pun. Bukan baca dari awal sebelum nak kahwin tu baca. Hari tu baca wadduha je sampai nas je. Wadduha sampai nas. Bukannya baca semua. Di tanah Arab dia orang buat. Tapi buat ini macam saya katalah. Habis khatam Quran, maksudnya habis hafal Quran. Bukannya habis khatam Quran tu habis baca Quran bin nas macam tu. Tak. Salah. Orang kita ni suka buat benda pelik-pelik. Kan? Dia lah macam tu, kau pakai baju putih je kan. Betul sekian kena ada cara panggil kan. Baca gagap 3-4 kali tegur dia tak berhenti. Wadduha kita tegur kan. Dia baca kan macam tu. Masalah. Jadi yang ketiga tu actually sebenarnya sini Nabi kata ketiga tu semua. So kalau dia kata kita betul nak buat benda tu, limit kepada 2 dah cukup lah. Hari nikah 1, hari perkahwinan 1, dah habis lah. Hari pernikahan, hari perkahwinan. Nikah hari sekian, ada orang tu buat sekali je. Hari nikah pagi, tengah hari tu terus ni. Jadi save cost lah benda tadi. Kalau duit tu banyak sangat, bagi dia orang mulakan hidup. Lebih baik daripada kita sekian. Apa yang tak ada ni, katil tak ada, belikan. Kan guna tadi. Lebih baik daripada gunakan untuk benda-benda pelik-pelik. Kan, ini panggil orang buat bergendang lah, berkugiran, bayar mahal kan. Boleh berinai ni okey ke? Berinai untuk wanita, lelaki tidak. Nanti kita bincang. Sampai setahun macam ada orang dia nikah setahun buat tak ada masalah. Mana bila ada kemampuan buatlah. Tapi dalam masa sama kita tak ada orang tu macam Melayu ni nikah gantung. Nikah gantung tadi buat walimah tengok buncit dah. Gantungnya tipu. Kan gantung. Nikah gantung ni maksudnya zaman dulu yang buat akad nikah tapi tak ada hubungan apa, dia tak tinggal bersama. Tapi kadang-kadang tu jadi juga. Kan gantungnya kata. Kan gantung gunung. Kan tak ada pun. Anggap je. Tak ada orang buat macam ni. Kadang-kadang budak perempuan tak boleh belajar. Duduk kat sana kayu, akad nikah duduk di sana lepak dulu. Lepas tu nanti balik nanti baru buat persyara. Itu cerita dia. Ya, patutnya halal dah. Apa tak halalnya? Ini masalah lah bila nak kenduri. Mana kenduri antin? Salah lah kan. Itu masalah dia. Itu Melayu kita je. Baik. Okey, dah habis waktu lah. Nanti ni depan. Okey, sama minggu depan insya-Allah. Minggu depan tak cuti. Kita mana cuti? 1 Muharram tak cuti. Di Bali jatuh. Ini masalah tu. Di Bali jatuh hari bukan Sabtu, jatuh Ahad. Tu cerita dia. Banyak orang pergi tanya dekat office kata, cuti ke? Mana ada cuti? Sabtu kelas ni biasa. Ahad jatuh di Bali, kita kelas juga, kita cuti. Mana kita cuti? Tak ada cuti. Ustaz Kariman punya kelas hari Selasa sahaja jatuh awal Muharram. Ustaz Kariman tak datang kelas. Itu je. Adapun kelas-kelas lain jalan macam biasa. Tak ada cuti. Dah cuti dah raya lama ni, tu nak cuti lagi. Seminggu hari tu kan, mudah tu. Okey, berhenti sini. Jadi kita sambung kemudian berkenaan dengan walimatul urs. Nanti adalah bincang berkenaan dengan tajuk kalau orang tu buat benda bukan patut kita hadir ke tidak.